Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat di page Umi, page Umi Fu, page Fuzia Omar. So apa khabar semua? Semoga Umi Fu semua doakan semoga berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan nafas hari ini yang Allah beri hari ini, memang kita rasa ya Allah memang syukur sangat bila celik mata kita masih lagi bernafas. Masih lagi Allah bagi kesempatan untuk kita hari ini sama-sama untuk mohon taubat kepada Allah SWT, meraih sebanyak mungkin amal-amal yang soleh dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kita hidup ni memang tujuan itulah kita tak cita-cita yang kalau kita impian kita sebesar mana pun tak samalah sebesar impian kita nak menuju syurga Allah ni, di mana kita nak capai redha Allah SWT. Bila kita capai redha Allah SWT, apa yang kita akan perolehi? Jadi insya-Allah bila Allah dah redha kita, Allah rasa kasih sayang kepada kita, pastinya Allah akan memberi kita syurga Allah SWT. Sebab di akhirat esok tak ada pilihan lain melainkan dua pilihan saja, sama ada duduk dalam dihumbankan dalam api neraka, na'udzubillah, ataupun dimasukkan dalam syurga yang indah. Jadi hari ni sebab ini kita yang sangat, kenapa kita rasa benda ni sangat perlu dikatakan berkali-kali, berulang-ulang kali. Kadang-kadang kata budak-budak ni dah jemu dengar dah. So sebenarnya kita perlu beringat berkali-kali, sebab kita itulah tujuan hidup kita, dan Allah tidak akan Allah jadikan jin manusia ini melainkan untuk beribadat kepada Dia. Jadi bila kita maksudnya kalau kita tinggalkan perkara-perkara macam ni, maksudnya kita dah melupakan jalan kita menuju Allah Subhanahu taala. Jadi hari ini kita kena ingat, always kena iman kat diri sendiri. Kita kena dalam hidup ini kita kena cari redha Allah Subhanahu taala. Kita tak tahu yang mana satu amalan-amalan kita yang dapat yang diredai oleh Allah Subhanahu taala. Antara amalan tu ialah kita membaca kita hendaklah membaca Al-Quran, dampingi Al-Quran, jadikan sahabat Quran itu adalah sahabat sejati kita, yang di mana dia akan memang Allah nak janjikan dia sebagai teman kita di dalam kubur nanti, di sana dia sebagai saksi kita di alam akhirat nanti. So kenapa kita nak tinggal Al-Quran, kenapa kita tak pedulikan Al-Quran? So itu adalah satu benda yang sangat penting. Hari ini kalau kita solat, kita berkata-kata dengan Allah, kita berkata-kata dengan Allah SWT. Tapi kalau kita mengaji, kita baca Quran, Allah berkata-kata dengan kita. So kita kena, kalau kita selalu berdamping Quran, insya-Allah kita akan semakin memahami dan semakin memahami apa yang Allah nak katakan kita. Jadi Al-Quran ini adalah satu rahmat daripada Allah SWT, satu mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW, yang betapa istimewanya umat Nabi Muhammad ni. Allah peliharakan Al-Quran ni sampai hari kiamat. Maksudnya siapa-siapa pun tak boleh, bukan tak ada orang yang khianat tentang Islam ni, orang yang musuh-musuh Islam ni untuk hancurkan Islam, untuk hancurkan Al-Quran ni, tapi tak boleh. Allah dah kata, Allah dah pelihara Al-Quran ni sampai hari kiamat. Jadi hari ni kita sebagai orang Islam, kenapa kita tak ambil Al-Quran ni sebagai satu pegangan dalam hidup kita? Jadi kita amallah Al-Quran. Kalau hari ini banyak orang dah dulu kata dah baca dah dulu, dah khatam dah Al-Quran, tapi bila sekian lama tak baca, lama-lama dia semakin lupa, semakin lupa dengan Al-Quran, semakin tak tahu, semakin nak baca, nak buka pun dah tak tahu dah macam. Sedangkan dia dah khatam Al-Quran, masa kecil dulu dia khatam Al-Quran. Tapi bila ditinggalkan, so Al-Quran ni bila kita tinggal sehari, dia tinggal kita sebulan. Kita tinggal Al-Quran tu sebulan, dia tinggal kita setahun. Kita tinggal dia setahun, bertahun-tahun dia tinggal kita. Tu yang buka Al-Quran tu tak boleh baca. Tahulah bahawa sahabat semua, Al-Quran ini adalah satu yang Allah turun, dia bukan saja ini, dia adalah satu penawar kepada umat mukmin. Dia adalah satu dia kita gunakan. Sekarang tidak-tidaknya janganlah kita tinggal Al-Quran, setidaknya kita bacalah surah Al-Ikhlas. 1/3 daripada kita 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas, 1/3
daripada Al-Quran kan. Kita baca 3 kali, so kita dah seolah kita khatam satu Quran. Jadi satu, bila Allah dah janji dah dalam hadis Rasulullah SAW, di mana hadis itu menceritakan kalau kita baca 10 kali dalam sehari, siang dan malam, kita baca 10 kali je surah Ikhlas, di mana Allah janji Allah akan dirikan mahligai istana untuk kita. Jadi kenapa kita nak abaikan perkara yang sangat mudah kita buat, dan nanti kita akan jadi orang yang sangat rugi. Kecuali kalau disuruh baca, Allah suruh perintah kita baca satu juzuk satu hari kan. Jadi kita bacalah Al-Quran ni, walaupun kita baca, kita amalkan dengan surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas ni banyak sangat dia punya fadilat dia, sampai kalau kita baca, dia adalah satu penawar untuk kita juga. Untuk diri kita ni kadang kita rasa macam tak tenang je kan, resah je apa semua, kita baca surah Al-Ikhlas ni hadiah untuk diri kita, dan dia adalah juga sebagai pelindung untuk diri kita. Dan banyak fadilat surah Al-Ikhlas ni, sehingga kan kalau kita rugi kalau kita tak beramal dengannya. Bila kita baca dia 10 kali, sendamlah kita baca 10 kali, kita tidak akan tergelincir daripada tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Syaitan ni satu makhluk yang sangat jahat, sangat jahat, makhluk yang sentiasa bekerja siang dan malam. Kita jangan tak tahu mereka ni banyak tentera. Tentera dia ada private, ada general apa semua. Dia kata kalau yang biasa tu, dia akan hantar yang private je. Ini private pun okey je, dia akan tewas. Tapi kalau yang di mana kalangan kita yang kuat sikit, yang beramal sikit kan, dia hantarlah yang general tu yang boleh tewas tu. Tapi hari ni Allah hantarkan, Allah katakan Al-Quran ni kepada kita supaya untuk kita berdaya tahan. Untuk berdaya tahan ni maha kasihnya Allah, maha baiknya Allah, di mana Allah hantar ke Al-Quran ni untuk kita supaya kita bertahan dalam kehidupan ni daripada tergelincir oleh syaitan yang menipu dayakan kita. Dan kita bacalah, amalkan selepas solat subuh 10 kali. 10 kali kita baca surah Ikhlas, insya-Allah Allah akan pelihara kita daripada ditipu daya syaitan. Syaitan ni banyaklah kes dia, dan mesti dia bagi bisik-bisik. Di mana amalan-amalan tu kadang-kadang dia kita ni buat ibadah ni, contoh kita dah buat solat, dah buat apa semua, buat kerana Allah, tapi dia bagi bisik-bisik, mendatangkan riak kepada kita. Kan bila sesuatu amalan tu riak, dan dia ada riak walaupun sebesar biji sawi, so maka habis hanguslah, maksudnya tak adalah, amalan tu dibatalkan. So alangkah ruginya kita. Jadi kalau kita tak dapat perlindungan daripada Allah, daripada tipu daya syaitan ni, so kita macam terikut-ikutlah kan. Jadi dia akan datang macam-macam benda yang akan merosakkan amalan-amalan kita, yang menyebabkan kita terjerumus ke arah maksiat, melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Nauzubillah min zalik. Surah Ikhlas ini juga akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau hari kita Umi Fu katakan hari kalau kita kata kita ada perselisihan lah, perselisihan, boleh share tak siapa yang tengok Umi Fu? Umi jarang live di Fuzia Omar, so sekarang baru nak bersama-sama dekat 10 tahun. Dekat sini Umi dah banyak yang dah like 1,000 orang lebih dalam Umi page Fuzia Omar ni. Mudah-mudahan ini tujuan untuk share. Jadi mudah-mudahan kita Umi share di sini, sahabat dapat, dan yang lebihnya Umi Fu, ingatkan diri Umi Fu sendiri. Sebab benda yang sangat mudah, tapi kalau kita tak buat, alangkah ruginya. Tu yang bila dia kata di akhirat nanti banyak orang yang akan menyesal sebab perkara-perkara yang mudah tapi kita tak nampak. Hari ni bila kita kata kita melabur RM1,000, kita akan dapat satu banglo mewah. Semua orang nak.
Betul? Tapi hari ni Allah kata, dan Nabi kata baca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan dirikan mahligai istana di syurga. Kita tak buat. Kita rasa macam sibuk lah. Sibuk ke nak baca Quran Allah sebab kita tak tahu kan? Sebab kita tahu kita sibuk. No. Tapi benda tu sangat mudah, dan hari ni bila kita, Allah janji bila kita baca surah Al-Ikhlas untuk kita hadiahkan kepada muslimat, kita hadiahkan orang-orang yang telah pergi. So Allah akan hadiahkan pula untuk kita sebanyak-banyak tu orang yang dalam alam barzah tu, kalau kita hadiah dia. Jadi so satu benda yang sangat kalau kita sangat mudah kita buat, tapi kita tak buat sangat rugi, dan mampu kita lakukan insya-Allah. Jadi janganlah kita tinggal Al-Quran. Wahai sahabat-sahabat, surah Al-Quran ini adalah satu penawar untuk kita, untuk diri kita, untuk menahan diri kita daripada diganggu dan dirosakkan oleh iblis laknatullah ni. Jadi sudah juga sebagai ubat diri sendiri. Jadi untuk ubat diri sendiri ni, bacalah satu hari 3 kali saja. 3 kali saja baca ubat, untuk ubat untuk diri kita. Kadang kita tak tahu diri kita ni kan. Kita baca juga, kita pun nak makan ubat juga kan. So untuk kesihatan kita, supaya kita terus sihat, boleh melakukan amal-amal ibadah dengan senang insya-Allah. So hari ni contoh, kalau nak share sikit, adalah beberapa orang yang datang kepada Info. So dia cakap dia ada masalah. Dia ada masalah rumah tangga, ada masalah dengan ibu bapa semua. Ibu bapa tak nak cakap semua. Tapi apa yang Info kata, kita bacalah hari ni, kita hadiahkan sesuatu kepada mereka yang kita nampak macam tak suka kita. Hari ni kita rasa macam orang tak suka kita, tapi hari ni kita pun tak buat sesuatu, kita tak give sesuatu. Manalah orang nak ingat kita kan? Mestilah orang macam lupa je kita. Dan kita kata, aku ni susah, macam mana aku nak bagi kat dia? Aku tak ada apa-apa pun nak bagi kat dia. So Allah ada hak kita ni, Allah dah bekalkan. Maksudnya Nabi dah tinggalkan Al-Quran ni memang sangat berhikmah. So kita tak tahu isi kandung dia yang kita perlu buat. Hari ni hadiahkan Al-Quran, hadiahkan surah Al-Ikhlas ni kepada sesiapa sahaja. Terutamanya kepada ibu bapa kita. Kita hadiah pertamalah sekali, kita hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, kepada para anbiya. Jadi hari ni kita tak buat sesuatu, kita nak orang sayang kita, tapi kita pun tak buat sesuatu untuk kita sebagai kita untuk menyayangi. Kita sayanglah orang lain dulu sebelum orang menyayangi kita. Betul? Dengan caranya kita hadiahkan surah Al-Ikhlas. Jadi ceritanya tadi, so bila Umifo kata bacalah surah Al-Ikhlas, hadiahlah kepada mak kamu supaya lembutlah hati dia. Hari ni macam kita lah kan. Kita ni marah dengan seseorang, contohlah marah dengan apalah dengan anak-anak kita ke siapa. So dia datang je bagikan Umi ni buah Umi ni makan ni kek ke apa semua, dia bagi kat kita satu benda yang bagi satu ni, kita rasa macam mana? Selama-lama lembut hati kita, betul. Kita marah macam mana pun lembut. Tapi macam itulah ibu bapa. So hari ni kita hadiahkan dia sesuatu dengan bacaan Al-Ikhlas yang sangat nilai. So bila kita macam ada perselisihan ke, kadang-kadang mulut ni memang mulut orang kata mulut tak ada insurans ni. Kadang-kadang kita cakap-cakap, kadang-kadang ada sesuatu benda yang menyakitkan, timbullah perselisihan antara kita dan kawan-kawan kita kan, sahabat kita. So dia pun bermasam muka. Jadi seronok tak bermasam muka? Masam muka ni kalau kita hidup ni, kalau bermasam muka tak bertegur siapa, dia rasa kalau kita masak kari tu, macam masak kari tu macam tak rasa garam. Masak kari tu rasa macam masak kari tu kita rasa tak ada asam, tak ada garam. Cuba rasa macam mana makan bila kita makan kari yang tak ada asam, tak ada garam tu. Sedap ke? Kan? Tentu tahu kan, rasa macam tak best sangat. Jadi kita begitulah kita antara kawan, sahabat-sahabat semua, kita rasa macam tak seronoknya kan. Tapi kalau kita tegur dia ego, dia tak nak. Kan? Dia tak nak tegur, dia tak nak cakap. Tapi hadiahkanlah
bacalah surah Al-Ikhlas ni, hadiahkan kepada dia, insya-Allah insya-Allah dalam tak berapa hari lah, nanti dia akan sendiri, Allah akan lembutkan hati dia. Bila kita dapat hadiah ni macam ni lah, bila kita dapat hadiah, so sendirinya orang tu akan berubah. Benda ni tak nampak. Ini percaya kepada perkara-perkara ghaib, percaya kepada pahala yang Allah nak beri. Itu adalah antara percaya kepada perkara-perkara yang lain. Jadi kita beriman kena percaya kepada perkara-perkara, percaya kepada adanya balasan, percaya nak ada pahala, dosa pahala. Kita kena percaya tu. Jadi hadiah kalau sesuatu yang bernilai, sangat bernilai ni, yang kita nampak macam biasa je, macam bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia benda tu sangat macam mudah, simple, tapi sangat mujarab. Insya-Allah benda ni sebab dia sangat besar dan nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian perkongsian Umi-Fu hari ini. Mudah-mudahan adalah yang Umi kongsi ini bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua yang berada di page page Fuzia Umar. So welcome semua. Maaflah sebab kekurangan masa yang Umi tak boleh live di sini, dan sekarang Umi diberi kelapangan, diberi kekuatan untuk sama-sama di page Fuzia Umar, dan page Fuzia Umar ni memang kita adakan ni, tak ada yang bukan untuk sama-sama, kalau boleh untuk wanita-wanita yang ada masalah-masalah yang susah nak diselesaikan, boleh kita sama-sama huraikan, insya-Allah. So boleh PM Umi-Fu boleh PM Umi-Fu untuk sama-sama kita rawat hati yang duka lara, kan. Hati yang duka lara ni, sebenarnya kadang-kadang kita kan sentiasa diuji. Bila kita diuji, so kita bila kita diuji ni, kadang ketikanya kita rasa lemah, rasa tak bermaya, rasa seolah-olah dunia ni sangat sempit. Jadi kita kena share lah. Maksudnya kita share sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita kadang-kadang kita simpan je, nanti jadi stres. Jadi kita kena luahkan pada sesuatu, pada orang yang kita percayai. Mudah-mudahan sahabat pilih Umi-Fu untuk sama-sama kita selesaikan, maksudnya kita huraikan dengan izin Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan apa benda yang kita rasa kusut sangat tu akan terhurai dengan izin Allah Subhanahu Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.